Salam berjuangan, selamat datang ke channel kami. Saya adalah host hari ini Ishan. Bersama saya hari ini adalah Setiausaha Agong Parti Sosialis Malaysia, Saudari Sivaranjani. Selamat datang, Saudari. Terima kasih, Saudari. Okey, hari ini kami nak bincang satu isu yang kempen yang PSM telah pun jalan selama 2 tahun untuk menekan kepada kerajaan untuk menjalankan program ini, iaitu satu skim pencen warga emas. Mungkin banyak penonton di sini ada sedikit confused. Pencen bukan hanya penjawat awam saja yang boleh dapat pencen. Apa yang PSM cuba nak bawa ini? Mungkin Saudari boleh kasih explain sikit? Boleh, Saudari. Kempen PSM adalah untuk warga tua yang sudah 65 tahun ke atas. Semua warga tua 65 tahun ke atas patut dapat satu pensyen bila mereka bersara, dan cadangan kita adalah RM500 lah satu bulan. Dan itu adalah kempen PSM yang telah jalankan sejak 2 tahun, dan kita sekarang di peak untuk menyerahkan kita punya tuntutan lah kepada kerajaan. Okey, yang Saudari kata 500 sebulan tu maksudnya setiap bulan akan dapat lah. Ya, itu adalah kita punya tuntutan lah. Dan kalau seseorang itu sudah 65 tahun ke atas dan setiap bulan perlu dapat RM500 sebagai pensyen warga emas. Maksudnya automatik masuk. Kalau adakan akaun ke atau maksudnya automatik mereka akan dapat 500 ini, tak kira dia sama ada B40 ke M40 ke, selagi dia tak ada pensyen, kan? Ya, selagi dia tak ada pensyen lain. Contohnya kalau orang yang sekarang macam kerajaan, pegawai kerajaan, mereka ada satu skim pensyen. So ini tak boleh lah, mereka tak boleh layak untuk ni. Dan satu lagi kategori adalah mungkin orang yang dapat pensyen ilat. Contohnya daripada SOKSO. Bulan-bulan mereka dapat. Dan mereka juga mungkin tak boleh layak untuk skim inilah. So itu adalah antara siapa yang tak layak. Ya. Tapi ini memang satu cadangan yang sangat menarik lah. Saya rasa siapa tak mahu satu bulan 500 kan semasa saya tua. Tapi kenapa kita nak kempen ini? Kenapa kita nak push untuk pencen warga emas? Sedangkan sekarang kerajaan pun ada beberapa skim yang lebih kurang sama kan. Kenapa kita nak push untuk kempen ini? Macam kalau kita tengok, ini satu skim yang kita tak ada syarat lah. Tak ada syarat. Ini macam dikata universal pension scheme. Maksudnya semua orang pun akan dapat. Kalau kita tengok sekarang apa skim yang ada sekarang di bawah kerajaan persekutuan, mereka juga ada di bawah kebajikan, di bawah jabatan kebajikan untuk warga tua RM500 satu bulan, tapi bukan semua orang boleh dapat ya. Ada banyak syarat. Dan ramai orang yang datang ke pusat khidmat kita pernah buat permohonan itu, semuanya sudah gagal. Alasannya berbagai-bagai alasan. Mereka kata you ada anak, you tinggal dengan anak, you ada rumah dan you tinggal dengan keluarga. Banyak alasan macam ni. Lepas tu kita pun tanya, so siapa lah akan layak? Dia kata you mesti kena tinggal di rumah orang tua. Dia mesti ada macam tak ada orang untuk tanggung you. You mesti tumpang dengan orang lain. Barulah dia kira warga tua yang miskin, dan baru you boleh layak dengan 500 tu. So itu apa yang ada di kerajaan persekutuan. Kalau kita tengok kerajaan negeri Selangor, dia pun semua orang pun cakap sangat bangga, oh kerajaan negeri Selangor pun jaga orang-orang tua. Apa yang ada? Kalau you sudah 1 tahun sekali, you punya masa birthday, you boleh pergi ke mana-mana pejabat adun dan you boleh ambil RM150 punya voucher. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Bukan setiap bulan. Lepas tu kalau you sudah meninggal dunia, dapat sekali lah RM500. Itu saja, itu bukan satu perlindungan yang menyeluruh. Sebab itu PSM merasa ini pensyen warga emas RM500 sebulan ini sekurang-kurangnya, ini bukan satu amount yang besar tau sekarang dengan kos hidup. Sekurang-kurangnya bolehlah orang tua kita ni hidup bermaruah sikit. So lagi satu isu kalau kita tengok sekarang, apa orang selalu akan kata, oh bukankah kita ada KWSP sebagai simpanan? Tapi apa KWSP sendiri beritahu? Itu baru-baru ni mereka keluarkan satu statistik. Mereka kata daripada jumlah 6.5 juta pekerja yang ada caruman KWSP, hanya orang-orang yang boleh bersara di masa tua 60 tahun itu sangat kurang orang boleh dapat duit simpanan dalam KWSP. Maksudnya hanya lebih kurang 5 tahun sahaja mereka boleh hidup dengan simpanan KWSP. Sebab
Sejak pandemik, KWSP sudah keluarkan banyak skim untuk galakkan orang keluarkan duit daripada KWSP. Dan memang kalau kita tengok sekarang pekerja-pekerja di Malaysia, apa gaji mereka? Gaji mereka diparas 1,500, gaji minima, ada yang dapat 2,000, 3,000. Berapa banyak simpanan boleh pergi di KWSP? Simpanan sangat rendah. Dan memang simpanan ini tak boleh untuk menjana kehidupan selepas bersara. Dan juga kalau kita tengok, sekarang Malaysia keluarkan satu statistik yang mengejutkan. Kita sudah menjadi satu masyarakat yang boleh jadi tua. Maksudnya satu masyarakat tua. Dia kata aging society. Maksudnya dia, orang Malaysia ni lebih lama boleh hidup sekarang. Sekarang kita punya population, kalau kita tengok populasi Malaysia ni 34 million lebih kurang. Daripada tu 7.7% orangnya adalah 60 tahun ke atas. Satu angka yang besar, 7.7%. 7.7% daripada jumlah ini adalah orang yang hidup lebih daripada 60 tahun. Maksudnya, yang angka ini akan bertambah sebab dijangka. Kerajaan jangka dalam 2030 nanti. Semasa tahun 2030 nanti, angka ni akan berkali ganda. 15% daripada population Malaysia ni boleh hidup lebih lama, lebih 60 tahun ke atas. Tapi kalau katakan boleh hidup lebih lama kan bagus. Panjang umur kan bagus. Panjang umur bagus, tapi hidup macam mana? Kalau tak ada duit, macam mana mau makan? Macam mana mau hidup? Sebab you tak dapat gaji lepas you dah bersara. 60 lebih you tak ada gaji, tak boleh kerja. Dan macam mana kita nak hidup? Satu, bagus, kita punya jangka hayat pun sudah meningkat sekarang. Statistik kata, kerajaan punya statistik kata sekarang boleh hidup lebih kurang puratanya 75 tahun. 74 point something lah, lebih kurang 75 tahun you boleh hidup. Tapi tak ada perlindungan, tak ada duit, macam mana mereka nak hidup? Betul. So itu adalah isu yang sangat kritikal. Sebab apa? Sebab itulah PSM rasa perlu ada satu perlindungan. Kalau you sudah tahu ini adalah keadaan dan akan ada lebih warga tua di masa hadapan, so perlu ada satu planning, rancangan macam mana mau jaga ini warga tua ni. Sebab saya pun nampak kebanyakan yang kita nampak adalah memang simpanan duit KWSP sekarang memang tak cukup. Kenapa tak cukup? Satu adalah apa yang saudari cakap, memang gaji sangat rendah. Simpanan kerja 30 tahun simpanan tu pun memang tak cukup. Dan tanpa lagi sekarang KWSP membenarkan orang untuk ambil duit daripada akaun mereka. Akaun ketiga dah sudah introduce sekarang. Dulu ada 2 akaun. Ya, betul. Sekarang 3 akaun. Ya. So, tapi saya pun nampak macam banyak kawan saya, mereka sebenarnya bukan kata nak sentuh duit dalam KWSP mereka sebenarnya. Sebenarnya kebanyakan adalah terdesak. Mereka terpaksa, terutamanya semasa pandemik. Sebab pandemik banyak hilang kerja, banyak kedai tutup dan sebagainya kan. So mereka terpaksa nak keluar duit daripada KWSP mereka supaya mereka boleh bayar loan kereta ke rumah. Kalau tak, rumah kena lelong, kereta kena tarik, anak nak pergi sekolah, bukan pergi sekolah. Macam nak bayar untuk tuition, semua tu pun tak cukup. So memang ada macam-macam problem ini. So mereka terpaksa nak untuk withdraw daripada akaun tersebut supaya kalau sekali lagi withdraw, lagilah tak cukup. So saya rasa ini macam satu bom yang akan meletup, bukan sekarang, akan meletup dalam mungkin 30 tahun. Semasa sekarang macam kita yang sudah tua. Tapi sekarang nampak statistik yang dikeluarkan oleh STAR, tak boleh kita tengok 30 tahun lagi. Saya rasa dalam 10 tahun lagi pun kita akan ada isu macam ini. Ramai akan tua, ramai orang macam tak ada apa-apa pendapatan dan mungkin kita takut nanti kita akan tengok banyak pengemis di jalan raya semua orang tua. Tak ada tempat, tak ada tempat tinggal, tak ada satu duit untuk makan, minum. So ini akan jadi satu isu kronik di Malaysia. Okay. Semasa kami jalankan kempen ini, sebenarnya pun ada banyak komen lah yang kata, kenapa nak minta ni pencen warga emas untuk semua orang? I mean, anak kan akan jaga, keluarga akan jaga, ataupun buat financial planning yang bagus lah. Simpan duit lah masa muda, kerja kuat, simpan banyak duit semua itu kan.
Kenapa kita nak buat satu pencen yang macam ini, macam kasih duit free je bagi semua orang? Ini orang-orang selalu buat ini komen-komen ini lebih kepada isu moral. Mereka kata ini, orang tua kita punya tanggungjawab, kita kena jaga. Ini bukan isu moral yang kita bincangkan, isu ekonomi yang kita bincangkan. Tak ada anak yang akan benci orang tua mereka. Tapi keadaan yang mendesak. Mereka ada 2 anak, 3 anak. Okay, nak jaga 3 anak ni, kena bayar rumah, kena bayar kereta, kena bayar banyak installment setiap bulan. Makan, minum, semua kos dia sudah meningkat. Dan dalam kos-kos ini, dalam bebanan-bebanan ini, mereka kena ambil, jaga orang tua. Memang betul mereka perlu jaga. Tapi kita tak boleh cakap 500 ni boleh menampung segala-galanya perbelanjaan. Tapi 500 ni sekurang-kurangnya you bagi sedikit duit di tangan orang tua ni. Sebab kadang-kadang orang tua ni sangat rasa malu tau untuk pergi tanya dengan anak. Kalau mereka duduk di rumah, satu rumah, mereka tengok bagaimana mereka susah. Anak-anak mereka susah untuk kendalikan keadaan harian. So bila mereka tengok tu, mereka tak ada hati nak tanya. So untuk mereka punya macam sikit-sikit perbelanjaan pun tak tahu macam mana mau menyara. Ini sebab banyak orang datang dengan kita punya pusat khidmat kita. Mereka tak komplain pasal anak mereka. Mereka tak cakap, anak saya tak jaga, mereka sudah cuci tangan. Mereka tak cakap macam itu. Tapi mereka lebih cakap di rumah suami isteri kerja. Ada 3 orang anak, 5 orang anak. Tak cukup duit. Tiba-tiba suami sudah accident. Tiba-tiba satu orang tak dapat kerja di rumah, lagi keadaan teruk. Dan ada juga kebanyakan kes yang datang ke pusat khidmat kita juga single mothers. Ibu tunggal yang susah dengan 3 anak, 4 anak, dan dengan itu kena jaga orang tua tu. So keadaan-keadaan macam ini ada berlaku. So macam mana seorang sebagai satu kerajaan mau tengok isu ni dalam holistik lah. Macam mana kita mau tengok, kita ini bukan nak argue dengan isu moral lah. Kita tak boleh bandingkan, penjagaan anak adalah you punya tanggungjawab. Bukan. Sebab setiap orang ni bekerja dan menyumbang kepada pembangunan negara. Mereka bukan sahaja anak-anak mereka tu bertanggungjawab, negara pun bertanggungjawab terhadap orang tua tu. So apa sumbangan negara kepada orang tua tu yang sudah banyak sumbang? Lebih kurang 30 tahun mereka kerja. Mereka bagi segala usaha ni untuk membangunkan negara kita. You tengok satu statistik, Ishan, saya nak share. Dulu daripada 1975 hingga 2020, kalau kita tengok dalam lingkungan itu, kita punya KDNK. Kita boleh tengok lah dalam risalah ni kita ada mention yang itu sangat penting. Tengok daripada 1970 hingga 2019 GDP Malaysia, maksudnya pendapatan kita meningkat 28 kali ganda. Maksudnya orang-orang ni bekerja susah untuk menaikkan pendapatan negara. Tapi kalau kita tengok dalam jangka masa ni, berapa banyak gaji pekerja naik? Gajinya hanya naik 1.5% saja. So mana pergi semua kekayaan ini? Adakah kita cakap negara ni tak ada kaya? Tak ada, negara kaya. Hanya orang saja miskin. So ini ada satu masalah besar di sini. So mana pergi kekayaan yang saya bagi tu? Orang-orang tua kita yang bagi tu, mana pergi kekayaan itu? So gunakanlah sedikit daripada kekayaan yang mereka bagi kepada negara tu untuk jaga mereka balik di masa depan nanti. So itu adalah kita punya tuntutan. Bukan isu anak tak jaga tu tak jadi satu isu di sini bagi kita. Tapi ada juga, macam saya sendiri pun fikirlah, sebab saya bawa isu ni dengan kawan saya pun cakap, kenapa you nak bagi ini pencen warga emas 500 sebulan tu bagi semua warga tua? Kenapa you tak hanya bagi warga emas yang dalam keperluan, yang memang tak ada income, yang perlulah. Macam sebab kami pun tahu memang ada warga emas yang mampu. Mungkin ada anak jaga atau memang simpanan cukup, atau lepas 65 mungkin mereka tahu kes sendiri dan sebagainya kan. So jangan bagi 500 kepada semua warga emas, tetapi pilih yang ada keperluan sahaja punya. Tapi apa salahnya bagi kepada semua? Itu adalah persoalan kami lah. Bukan ke semua orang tua ni
sumbang kepada pembangunan ekonomi, perkembangan ekonomi negara. So kami tak membezakan lah. Ini tuntutan ini kami letak secara universal. Maksudnya semua orang pun akan dapat. Ini 500 ni bukan wang besar pun. Tadi macam saya kata ini satu pocket money lah. Satu pocket money. Dan kami rasa semua orang yang pernah sumbang kepada ekonomi negara tu patut dapat ini. Dan juga satu lagi isu yang kami juga rasa, isunya adalah di sini yang paling memerlukan tu akan memanfaat daripada 500 inilah. Dan kita tak mahu mana-mana orang tua tu mati dalam kemiskinan. Itu yang kita mahu pastikan. So isu kita tak boleh sekarang cakap macam mana, oh ini boleh dapat, itu boleh dapat. Sebab itu adalah satu kekurangan dalam skim-skim yang ada sekarang. Ramai yang tak layak, ditolak dengan pelbagai syarat. Kami tidak mahu itu. Kami mahu ini pension 500 ni dapat semua warga tua yang sudah mencapai 65 tahun ke atas yang tidak menerima mana-mana pension scheme yang lain. So mereka perlu layak. Cadangan bagus. 500 sebulan bagus. Tapi soalan yang paling penting juga balik kepada wow, sangat senang orang susah semua bagi duit. Dan macam mana kerajaan ada duit untuk menjalankan kempen ini? Itu soalan yang paling kritikal di sini. Macam saya cakap tadi ya, Ishan, kita bukan negara yang miskin. Ya. Kita negara yang kaya sebenarnya. Tetapi kekayaan itu tidak diuruskan dengan betul. Ya. So sekarang kita cakap kekayaan itu boleh diuruskan dengan betul, boleh dibahagikan kepada skim-skim yang bagus macam ni. Okay, berapa banyak akan dibelanjakan untuk skim ini? Lebih kurang dalam, sebab sekarang kita ada lebih kurang 6.7 million warga tua sekarang dan kita memerlukan 10 bilion, 10 hingga 11 bilion. Kalau kita mau agihkan satu peruntukan untuk skim ini, kita perlukan lebih kurang 10 hingga 11 bilion. Dan ini adalah, kalau kita tengok dalam 2023 punya bajet, ini hanya adalah 3% daripada keseluruhan bajet. Dan adakah kita kata ini kita tidak mampu? 3% sahaja daripada keseluruhan bajet untuk jaga orang tua di Malaysia. Dan kami rasa ini sesuatu yang boleh buat. Okay, Ishan, dalam 2 tahun kita buat kempen turun padang dan kita kutip tanda tangan daripada orang untuk kita punya pension ini kan. Masa tu kita tengok banyak cerita sedih daripada orang. Mungkin saya boleh bagi satu cerita yang kita baru-baru ni kita tengok. 2 orang tua tinggal di rumah. Dan bila dia punya suami tu bila dia kerja sebelum usia 60 tahun, masa tu mereka ada anak-anak semualah jaga, lepas tu mereka anak-anak semua belajar. So mereka tak boleh menampung perbelanjaan, mereka ambil hutang daripada Along. Dan lepas 60 tahun tak ada pendapatan lagi. Okey, dan juga orang tua ni sudah jatuh sakit. So itu Along tak boleh, ini 10,000 saja mereka ambil daripada Along hutang. Along tu sudah mula torture mereka lah, ganggu mereka setiap hari, macam mana you nak bayar, macam mana you nak bayar. Dan anak-anak pun tak bagi duit kepada 2 orang tua ni. So orang tua ni tinggal di rumah, tak boleh bayar sewa, makan minum pun susah. Mereka call kita sebab mereka tak boleh bayar rumah sewa rumah dan memang mereka menghadapi pengusiran lah. Sebab tu mereka panggil kita. Lepas tu kita tanya mereka apa pendapatan. Dan orang tua tu, yang isteri tu, dia kerja cleaner. Dalam usia 65 tahun ni, dia kerja cleaner. Lepas tu dia punya bank card ada dengan Along. So setiap bulan, Along tu ambil duit daripada akaun mereka dan hanya bagi lebih kurang RM500 kepada isterinya dan juga mereka dapat satu kebajikan lebih kurang RM300. Ini RM800 saja setiap bulan mereka ada. Dalam RM800 ni mereka kedua-dua orang tua ni kena hidup satu bulan. Untuk sewa dan makan. Makan, minum. Belum lagi kata pergi hospital lagi. Belum lagi. So ini adalah satu keadaan yang memang menyedihkan kita nampak. Ada lagi banyak cerita sedih macam ini. Single mother dengan 3 anak. Jaga mak juga orang tua tu. So dia satu orang saja kerja. Dia kata nak jaga 3 anak punya sekolah, makan minum,
bayar sewa. Dan kalau orang tua tu ada di rumah, macam mana dia nak jaga? Dia beritahu itu, orang tua tu datang ke pusat khidmat kita. Dia cakap boleh tak apa-apa PSM boleh bantu. Orang tua ni macam setiap bulan you orang boleh bagi ke apa-apa duit. Lepas tu kita terpaksa lah kena cakap, kita ni bukan adun, kita ni tak tahu bukan ahli parlimen, tak ada peruntukan, kita tak boleh bantu kan. Okay, dalam dua kes ni ya, bayangkan kalau mereka dapat satu skim macam ni setiap bulan RM500 pergi ke akaun mereka, macam mana kehidupan mereka? Ya. Ni mungkin akan mengurangkan sedikit beban keluarga ni. Tapi sekarang tak ada sokongan macam itu. Sebab itu kita rasa 500 setiap bulan bagi orang tua tu pasti akan mengurangkan beban satu keluarga. Okey, kempen ni kita sudah jalan 2 tahun. Banyak tanda tangan kita sudah kutip. Betul. Dan saya pun tahu PSM telah pun serah satu memorandum kepada PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memberi cadangan kepada Datuk Seri menyatakan kenapa perlu laksanakan skim pencen warga emas ini, dan mohon Datuk Seri masukkan skim ini kepada belanjawan tahun 2025 yang akan datang ini. Betul. Ya. So selepas serah memorandum, apa yang seterusnya? Okay, sekarang kalau kita tengok bajet belanjawan akan dibentang di Parlimen pada 18 Oktober lah. Ya. Okay, dan kita sudah pun serahkan memorandum seperti mana saudari kata pada 1 Oktober. Dan kita sudah bagi semua cadangan kita dan sudah mengesalah PMX untuk bentangkan skim ini. Dan pada 15 hari bulan Oktober ini, kami juga mau bawa semua tanda tangan yang telah kutip 2 tahun ini, sepanjang 2 tahun ini, semua sokongan yang telah kutip tu kita mau serahkan juga kepada Perdana Menteri lah 3 hari sebelum belanjawan akan dibentangkan. Sebab apa? Kita mau cakap ini ada banyak sokongan daripada rakyat kempen ini, dan ini masa yang betul untuk kita membawa skim macam ini. So kita pada 15 Oktober ini kita akan pergi ke Parlimen dengan semua kita punya penyokong untuk skim ini, pergi bersama-sama dan akan menyerahkanlah semua tanda tangan yang kita telah kutip dalam 2 tahun ini dan akan serahkan kepada Perdana Menteri, dan menyeru sekali lagi lah, jangan lupa tuntutan skim pensyen warga emas ni. 1 Oktober kita sudah bagi peringatan dan kita datang lagi 15 Oktober untuk bagi kita punya sokongan, semua rakyat punya sokongan. Jangan lupa untuk bentangkan pensyen warga emas ni pada 18 Oktober di Belanjawan 2025. Dan kami juga menyeru kepada penonton-penonton yang tengah tonton video ini turut sertai kami pada 15 hari bulan Oktober di Parlimen pada pukul 10 pagi lah. So kalau anda setuju tentang skim pencen warga emas ini, anda setuju kami bagi 500 sebulan kepada semua warga emas yang tiada pencen, turut sertai kami dengan menyokong kempen ini, bagi satu sokongan yang bagus supaya Perdana Menteri boleh mendengar keluhan-keluhan dan seruan daripada rakyat-rakyat Mahain. Itu sahaja untuk video hari ini. Terima kasih Saudari Sewarajan. Terima kasih. Hidup rakyat.